Hello Malaysia, terima kasih kerana menonton video ini. Sebelum kita mulakan video terbaru dari channel ini, anda dibenarkan untuk menekan butang like, menekan butang share, tekan butang subscribe untuk mendapatkan info-info terkini di dalam channel ini. Anda juga dibenarkan untuk tinggalkan komen anda kerana setiap daripada komen anda amatlah kami hargai. Terima kasih, selamat menonton. 6 negeri yang mereka nak ambil alih ni. Sebab itu saya petik nama Azmin Ali. Saya tanya Azmin, sebab tiba-tiba Azmin muncul balik ni. Lepas pilihan raya umum yang lepas, dia dah kalah. Dia kata dia nak bersara lah. Saya dulu lepas PRU 2018, bila saya kata saya tak nak campur dengan politik, saya tak campur betul tau. Saya betul-betul balik buka company, buat syarikat semua. Korang juga yang bising suruh aku balik semula dalam politik. Kau tidak, tak ada lah saya nak berjamah setiap malam macam ni. Azmin tak sampai 6 bulan. Mula dia kata dia tak ada dah dalam politik ni. Tiba-tiba dia balik semula. Dan bila dia balik semula ni, nampak gaya dia begitu yakin untuk jadi menteri besar balik. Jadi saya katalah, baiklah, untuk kita pun nak bagi peluang kepada rakyat untuk menilai dengan baik. Sebab pilihan raya adalah medan yang paling baik untuk rakyat pilih. Rakyat pilih, dia tak kisah gigi saya okey ke tidak, Amir menteri besar cukup inci ke tidak, itu bukan rakyat peduli pun. Dia nak tahu kalau gabungan politik masing-masing berkuasa, apa sebenarnya kamu nak buat. Jadi saya lontarkanlah, dah halang-halang kalau dah betul nak berkempen, untuk bagi saya satu malam percuma tak berceramah atas pentas PKR. Kita buatlah debat, bagi semua TV tengok semua. Kan senang, kita debat bagi semua. Sebab dia mantan Menteri Ekonomi. Dalam negara kita 70 tahun, ada 2 orang saja Menteri Ekonomi secara rasmi, Azmin Ali dengan saya. Jadi dah halang-halang hebat sangat. Dia rasa dia cukup yakin. Jomlah kita banding supaya saya boleh bentang apa yang kajian sedang buat, dia apa boleh bentang apa prestasi dia, dan kalau dia dapat peluang sekali lagi macam mana dia nak jadi lebih baik lah. Saya tahulah dia akan tolak. Yang itu saya dah tahu dah, dia akan tolak. Tapi saya tak sangka alasan yang dia nak tolak tu. Alasan dia kata, oleh kerana dia sudah ada rekod dan prestasi yang baik, maka dia tak layaklah untuk berdebat dengan saya. Sebab dia kata saya masih lagi belum ada rekod dan prestasi yang baik. Baik, ada 2-3 benda. Satu, kalau dah rekod dengan prestasi kamu cukup baik, bukankah lebih baik untuk kau berdebat dengan aku? Mampuilah aku kena lanyak. Kalau betul dia dah hebat, dia ada rekod prestasi perancangan yang baik, kalau saya jadi dia, lagilah aku berdebat supaya satu rakyat Malaysia ni tengok, kalahlah Pakatan Harapan. Tapi dia tak berani juga. Kemudian kalau nak kata atas alasan mesti ada rekod prestasi masing-masing baru kita boleh berdebat, guna akal lah. Dia jadi menteri besar lama mana? Dia jadi menteri besar daripada 2014 sampai 2018. Lepas itu dia juga jadi menteri persekutuan, mula menteri hal ehwal ekonomi 2 tahun. Kemudian dia jadi menteri kanan, Kementerian Pelaburan dan Perdagangan Antarabangsa, dan Menteri Kanan Ekonomi Negara. Tambah lagi 33 bulan, 5 tahun di Kerajaan Persekutuan, 4 tahun di Kerajaan Negeri, 9 tahun dia pernah berada dalam kedudukan yang dia boleh buat perubahan. Aku baru 7 bulan lah, Bahlul. Ada ke? Dia macam budak universiti, dia bergaduh, dia nak apa nama ni, main bola. Dia duk cerita, jom tengok aku main bola berapa banyak dah aku wakil sekolah.
aku tingkatan 5, engkau darjah 5. Berapa banyak? Memanglah dia lagi banyak kononnya. Baik, Tapi kalaupun kita dah tengok dia kata dia prestasi yang baik, kalau dia kata dia ada rekod yang panjang, pengalaman yang panjang, masalah kita yang saya petik nama dia untuk ajak berdebat ini, kerana bila kita tengok rekod prestasi, saya duk fikir balik ini dalam masa dia jadi Menteri Ekonomi, sebenarnya apa rekod dengan prestasi dia? Saudara-saudari ada ingat tak apa yang dia buat? Saya tak tahu saudara-saudari, tapi bagi saya semua kabur saudara-saudari, tak nampak, kabur semua. Jadi sebab itu saya ingat bila dia beritahu, lain kali Azmin tak nak debat, cakaplah tak nak debat. Tak berani cakap je lah tak berani. Kalau dia cakap tak berani, orang lagi respect daripada dia bagi alasan macam-macam. Sekarang ni dah 1-2 hari dia duk kena maki dekat social media, sebab berani dia itu hanya berani di pentas mereka. Tapi bila kita ajak berdepan dan juga untuk kita saling bertembung, dia tak berani. Dia letak syarat konon boleh berdebat kalau saya turunkan harga minyak dulu. Saya malah nak sebut lah, formula yang harga minyak duk pakai sekarang ni yang kita perjuangkan daripada dulu lah. Kalau tak ada formula yang ini saudara-saudari, harga minyak RON 95 tanpa subsidi RM3.10 1 liter. Sebab kita dulu perjuangkan supaya harga minyak mestilah mengambil kira subsidi yang diberikan kepada rakyat. Sebab itulah selepas 2018 tak ada lagi tahun ni mana-mana pentadbiran yang berani kacau formula tu. Daripada PH 22 bulan ke, kemudian PN 33 bulan, sampai sekarang kita sambung ke kerajaan perpaduan, tak ada orang lagi yang berani tukar. Dia berani letak syarat. Bayangkan kalau saya terbalikkan kedudukan, dia cabar saya untuk berdebat, kemudian saya letak syarat. Dan saya letak syarat, saya hanya boleh berdebat kalau moderator itu seorang yang bernama Haziq. Tak kemampuan dia. So, okeylah, habislah cerita pasal Azmin. Oleh kerana Azmin tak nak berdebat, jadi kita pun, saya pun kata okeylah, saya dah tahu Azmin ni tak nak berdebat, saya pun tawarkan pula kepada Sanusi. Sebab Sanusi kan panglima besar mereka, dan Sanusi ni sangat berani. Siapa yang dia tak berani sepak? Kalau setakat saya dengan Amir ni selalu dah kena dengan dia, Anwar Ibrahim pun dia berani kata macam-macam. Dia datang Selangor, Sultan Selangor pun dia berani sentuh. Hebat no, berani. Aku pun tak berani macam dulu. Cuma beza dia, saya bila saya kena tangkap dulu berpuluh-puluh kali, tak adalah aku buat bising macam dia. Polis panggil, saya pergi. Polis suruh masuk lock up, saya masuk. Tapi kalau ikut kepada penyokong-penyokong Perikatan Nasional, Sanusi ni manusia paling berani pernah ada dalam sejarah negara kita ni. Jadi saya pun nak cuba jugalah nak tengok betapa beraninya Sanusi. Sebab itulah saya ajak dia berdebat. Sebab selama ini nampak idea dia besar-besar. Idea dia lagi besar daripada dia tu sendiri. Contohnya sekarang, idea dia di Kedah, saya tengok satu billboard besar, idea dia ialah Greater Kedah. Kedah yang lebih besar. Orang Kedah saya tak tahulah dia perasan ke tidak. Kita ni, orang ada Greater Klang Valley. Selangor wilayah persekutuan ada Greater Klang Valley. Dia pun nak ada Greater juga, Greater Kedah. Dia beza sebab Lembah Kelang ini ada beberapa kawasan-kawasan di bawah pentadbiran yang berlainan. Ada di kawasan macam PJ ni semua, yang ini di bawah Selangor. Tapi pada masa yang sama ada juga Kuala Lumpur yang menjadi sebahagian daripada fungsi ekonomi keseluruhan kawasan ini. Sebab itu kalau di Lembah Kelang
ia dirujuk sebagai Greater Klang Valley, kerana kita tak boleh nak tengok Kuala Lumpur saja, kita tak boleh nak tengok